dia memeluk Islam, dia tak sempat bersolat, dia tak sempat berpuasa, dia tak sempat nak buat haji, nak menyembah Allah dalam bentuk ibadat yang khusus ditetapkan, tapi dia dapat syurga tanpa sempat dia beribadat pada Allah. Dia mengucap kalimah syahadat, mati syahid, dapat syurga. Sahabat dia yang seorang lagi tak mati, hidup setahun selepas daripada itu. Kemudian sahabat dia mati setahun lepas daripada yang mati dalam medan perang. Tapi yang mati setahun lepas daripada itu bukan mati medan perang, mati sakit biasa. Tapi Nabi sebut yang mati setahun lepas daripada itu masuk syurga dahulu berbanding yang mati syahid. Sebab apa? Yang mati setahun lepas daripada itu, dalam setahun dia hidup berapa waktu semayang dia boleh buat. Dalam setahun dia hidup, sebulan puasa Ramadan dia sempat puasa, tak tambah dengan puasa sunat. Dalam setahun dia hidup, berapa kali sedekah infak dia boleh sumbang pada perjuangan, walaupun dia mati biasa. Tapi yang saya nak sebut tadi, sahabat Nabi tak sempat solat, tak sempat puasa, boleh dapat syurga daripada Allah. Maka inilah nikmat yang para ulama sebut. Duduk depan pintu syurga pun 40 tahun terpegung tuan-tuan. Bila malaikat kejutkan, melangkah kaki masuk ke dalam syurga, nak tengoklah belah kanan syurga ni ada apa, belah kiri syurga ni ada apa. Hak sebelum ni duduk sebut-sebut pasal syurga, nak tengok dalam syurga ni apa benda hak ada. Dia berpaling sebelah kanan, tengok sebelah kanan, 40 tahun pula terpegung. Kenapa 40 Ustaz? Tak boleh 20? Jadi orang tanya banyak soalan ke ni. Tak apalah, tu kita bicara semula pasal 40 apa tu. Bukan kata Islam ni bermain dengan angka, tidak. Tapi yang kata 40 tu dia ada signifikan yang tersendiri. Nabi Musa AS pergi bermundak mengajak pada umat berapa hari? 40 hari. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40. Banyak kisah di sebalik 40 kita cerita semula. Baik. Tengok belah kanan terpegung 40 tahun. Bila tengok sebelah kanan 40 tahun terpegung, nak tengok pula apa benda sebelah kiri, tengok sebelah kiri pula 40 tahun pula terpegung. Orang tanya pada saya, Ustaz, dah nak masuk dah 40 tahun, tengok belah kanan 40, tengok belah kiri 40, bila masa nak nikmat dalam syurga? Dia tanya macam tu. Ulama jawab senang je, ikut dia lah berapa lama dia nak terpesona dengan nikmat dalam syurga. Sebab bila dia masuk dalam syurga, mati ke tidak? Jawapan dia, khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lama. Kekal selama-lama tu tak boleh nak hitung dengan tempoh masa yang berapa. Ikut dia lah, dia nak terpegung 100 tahun kau, sebab dia tak mati-mati lah. Maka para ulama disebut, kalau nikmat memandang kepada syurga pun sudah terpesona selama 40 tahun, belum lagi nikmat mata melihat kepada nikmat-nikmat lain dalam syurga. Belum lagi melihat kepada bidadari Allah yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah hurul ain. Orang tanya bidadari buat daripada apa? Ulama berbeza pandangan. Ada ulama kata bidadari ini dibuat daripada kasturi. Hebat ke. Manusia daripada tanah, jin daripada api. Jin Samsudin tanah lah. Jin Samsudin kata jin Samsudin. Apa nama ni? Malaikat daripada cahaya. Bidadari, ulama ada beberapa pandangan. Ada 3 pandangan kalau saya tersilap. Antara pandangan ulama bagi tahu bidadari dijadikan daripada kasturi, bukan daripada tanah, bukan daripada api. Mata tak memandang pada bidadari. Dalam kitab, setengah kitab sebut, walaupun tidak ada dalil yang sahih, seandainya gugur sehelai rambut bidadari ke atas dunia, yang gugur itu apa? Rambut bidadari. Nescaya penghuni dunia melihat betapa cantik, betapa bercahaya rambut bidadari turun ke atas, daripada langit turun ke bumi. Mereka terpegung tengok rambut tu sampai mereka mati dalam keadaan tenganga tengok rambut tu. Tuan-tuan boleh bayang mati tenganga tu lagu mana? Baru tengok rambut, tak tengok lagi muka bidadari, tak tengok lagi bahagian tubuh. Nak kata bidadari tu begitu cantik, kita kata tengok syurga pun seronok, tak tengok lagi bidadari. Itu baru tengok bidadari. Tak tengok lagi isteri kita, isteri orang wanita
perempuan masuk ke dalam syurga lebih cantik daripada bidadari. Orang perempuan masuk ke dalam syurga, ulama bagi tahu dia masuk dalam usia 17 tahun. Moncik-moncik kalau mati umur 70 jangan tiba masuk syurga umur 17. Ada ulama bagi tahu masuk ke dalam syurga umur 30. Ada yang bagi tahu kata umur 33. Mati umur 7 sirit, masuk syurga 3 sirit. Orang laki-laki usia 30, 33. Ada yang pandangan kata laki-laki usia 33, perempuan umur 17. Cantik dia kata. Allah tak ada. Sebab laki-laki usia 33, ketika 33 lah usia kemuncak, ketika tu tubuh fizikal sihat, tengah orang kata matang tu, tengah waktu tu tengah di puncak kenikmatan. Sebab Allah nak suruh ahli syurga masuk dalam syurga, betul-betul dia dapat nikmat sehebat-hebat nikmat. Tengok bidadari seronok dah. Tengok isteri orang beriman. Isteri orang beriman lebih cantik daripada bidadari. Ada muslimat tanya, lebih cantik tu lebih setara mana? Tak? Dia tanya lagi. Orang perempuan memang dia tak puas hati sama. Dia orang perempuan ni dia sinonim dengan kecantikan. Tak payah bohong lah pada bini juga. Orang perempuan dia kalau dia nak, kita orang laki-laki nak keluar rumah tak payah tengok cermin pun tak apa. Mandi ambil sikat pakai kemia, keluar macam tu. Orang perempuan tobat lahun tak boleh buat macam tu. Dia mesti kena tengok cermin juga. Dia tengok cermin, dia masuk kamping. Dia masuk kamping tu mesti mulut dia tengah bila dia masuk ping. Perhati bini kita. Dulu mak kita kat kampung kan, benda tajam tu orang panggil ping tajam tu lah. Dia nak sedikit celah ni, ada sedikit celah ni, mulut dia tengah dia. Dia takut kena dahi dia. Kena dahi dia buat goleh sikit. Ulama sebut wanita lebih cantik daripada bidadari. Qadar macam mana? Qadar berapa banyak bilangan bidadari yang Allah bagi pada suami dia. Kalau Allah bagi bidadari pada suami dia 70 orang, isteri dia 70 kali ganda lebih cantik daripada bidadari. Ini yang saya belajar. Kalau Allah bagi pada suami dia 500 orang bidadari, isteri dia 500 kali ganda cantik daripada bidadari. Saya sebut tadi, tengok bidadari pun cantik, tak boleh nak bayar dah. Tengok bini kita sendiri. Adakah ustaz sebut isteri orang beriman cantik hebat macam tu sekali, atas dunia saya tengok orang rumah saya tak cantik pun? Adakah Allah Ta'ala ubah dia jadi cantik? Ubah jadi rupa lain? Apa? Ulama sebut tidak, daripada bentuk rupa yang asal. Tetapi rupa yang asal ni berlaku modification. Hebat tu juga. Macam kita tengok cerita Transformer Allah berhak menjadikan mengikut apa yang dia menyentuh. Bukan kata-katalah sekarang ni rupa saya macam ni, bila Amin masuk dalam syurga, ubah jadi rupa lain, tidak. Rupa yang sama juga, tetapi diubah suai oleh Allah menjadi tampan, menjadi sekot, menjadi budaya. Begitulah rupa isteri kita, berganda-ganda cantik daripada bidadari mengikut bilangan bidadari yang suami dia ada. Seorang perempuan faham daripada sini, kalau nak cantik sungguh-sungguh dalam syurga, doa pada Allah biar Allah bagi suami kita banyak bidadari. Cuma orang perempuan tak berani, dia cemburu lagi ada. Atas dunia jangan cemburu, masuk dalam syurga tidak ada istilah cemburu. Tidak ada dengki dah satu sama lain. Tidak ada malu-malu satu sama lain. Tidak ada tak puas hati, dia dapat lebih, aku dapat sikit, tak ada lah. Dapat mengikut kadar apa yang dia buat, masing-masing puas hati. Tapi masing-masing puas hati, masing-masing tak sama. Dapat mengikut kadar apa yang dia urus. Tu baru tengok isteri orang beriman, tidak tengok lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.